Tyrosol, oleokental dan oleoropin. Apa kepentingan antioksidan dia? Antioksidan dalam minyak zaitun sangat bagus mengurangkan risiko aterosklerosis yang saya sebut tadi, pengerasan saluran darah. Semua kajian-kajian yang terbaru menunjukkan pengamalan minyak zaitun setiap hari membantu mencegah sakit jantung. Sebab tu dia telah diiktiraf oleh WHO sendiri antara minyak sihat yang boleh dilabel sebagai minyak sihat. Susah tau produk kita nak label sebagai sihat. KKM ke atau apa-apa badan-badan berkuasa kesihatan termasuk WHO tidak membenarkan orang letak produk sihat. Tapi minyak zaitun dibenarkan sebab terlampau banyak kajian menunjukkan kelebihan minyak zaitun sebagai minyak sihat yang membantu mencegah sakit jantung atas sifat dia antioksidan, dan satu lagi sifat minyak zaitun, dia bersifat anti keradangan. Sebab punca sebenarnya pengerasan saluran darah adalah berlaku keradangan pada dinding saluran darah. Apakah bahan dalam minyak zaitun yang menyebabkan keradangan? Ialah omega 9. Omega 9 tu nama lain ialah oleic acid. Jadi kalau minyak yang mengandungi omega 9, dia dalam kategori dipanggil MUFA, M-U-F-A, monounsaturated fatty acid. Itu omega 9 ialah dikategorikan sebagai lemak sihat yang sepatutnya diamalkan oleh masyarakat untuk mengurangkan risiko sakit jantung. Di samping tu, omega 9 juga sangat baik untuk kawalan gula bagi pesakit diabetes. Sebab tu pengamalan minyak zaitun adalah kunci juga untuk kita kawal masalah diabetes. Di Malaysia, diabetes adalah penyakit nombor 1, dan Malaysia baru-baru ini diumum oleh Menteri Kesihatan Malaysia bahawa Malaysia ialah negara paling ramai pesakit diabetes di Asia Tenggara. Kat situ Thailand kalah, Malaysia menang. Sebabnya kita kena faham bahawa solution pada masalah ni ada di Malaysia. 3 minyak yang utama kat Malaysia yang kita boleh amalkan untuk kawal diabetes yang baik: minyak kelapa, santan, minyak kelapa sawit dan minyak zaitun. Itu pengamalan 3 minyak ni setiap hari. Masa bila nak ambil? Masa makan. Kan kita boleh masak. Minyak zaitun pun sebenarnya boleh dimasak. Itu nak kena betul kan? Selama ni dikatakan minyak zaitun tak boleh dimasak. Salah pendapat tu. Minyak zaitun berdasarkan kajian yang ada ialah minyak yang boleh dimasak. Yang tidak digalakkan ialah kita buat deep frying. Minyak zaitun buat deep frying tak boleh. Tapi kalau setakat nak tumis, nak buat masak-masak yang simple, boleh, tak ada masalah. Goreng telur tak ada masalah. Cuma isu minyak zaitun ialah faktor cost. Kalau kita nak goreng hari-hari, habis bocor lah poket. Itu masalah dia. Sebab tu lebih economical. Kalau kita nak masak, kita guna minyak kelapa sawit yang lebih murah lah. Ataupun kita masak guna santan yang jauh lebih murah, dan juga ada konsep kesihatan yang sama. Tapi jangan takut makan minyak. Itu my take home point di hari ini. Kita jangan takut makan minyak sebab minyak adalah kunci kesihatan yang baik, dan minyak juga mencegah pelbagai penyakit kronik seperti minyak diabetes, hypertension, kalau tinggi, kardiovaskular, penyakit jantung, dan juga termasuk kanser. Kan? Kajian banyak menunjukkan minyak zaitun boleh mencegah kanser sebab dalam situ ada satu bahan nama dia oleokental. Berdasarkan kajian, bila dia orang titikkan oleokental pada sel-sel kanser, kan? Kanser yang dikaji dia adalah kanser payudara. Didapati dalam masa 30 saat sel kanser itu mati. So kalau ibu-ibu, wanita-wanita yang risau tentang risiko kanser payudara, pengamalan minyak zaitun adalah kunci dia. Dan musuh kesihatan pula. Kita cakap tentang minyak ni adalah salah satu pemakanan sihat. Apa pula musuh kesihatan yang utama? Musuh kesihatan yang utama sekali yang ada dalam zaman moden sekarang adalah gula pasir. Kan? Sebab tu saya ada tulis satu buku, boleh tengok buku saya dekat booth saya tu. Tajuk dia gula racun putih. Tapi racunnya gula bukan racun yang cepat. Dia bukan kita makan gula mati tu boleh. Itu tak berlaku. Gula akan jadi racun bila kita ambil berlebihan dan berterusan, berpanjangan sepanjang hayat, kita akan mula dapat problem. So sikit-sikit sekali tu tak ada masalah. Tapi kalau hari-hari makan gula, itu namanya cari penyakit. Kan? So alternatif pada gula untuk kita dapat kemanisan. Sebab orang selalu susah nak berhenti gula sebab rasa manis gula tu menyeronokkan. Sebab memang ada sensor dekat lidah kita ni yang detect rasa manis.
Bila kita makan ni gula, manis tu akan hantar ke otak. Bahagian otak kita ni di bahagian belakang, belakang ni di bahagian limbic system yang mengawal emosi. Bila kita makan satu yang manis, emosi gembira akan tercetus. Jadi setiap kali kita makan benda manis, kita happy. Jadi apa masalahnya bila you berhenti manis, happy tak datang rasa tak gembira lah, rasa something wrong. Dia boleh sampai ke peringkat kemurungan. Sebab tu manis ni perlu dilayan. Kan, layan dia dengan benda yang lain selain daripada gula. Contohnya kita amalkan madu. Syarat dia kena amalkan madu asli. Yang lain kita boleh layan manis ialah daripada buah-buahan. Manis buah-buahan tak ada masalah sebab dalam buah-buahan ada serat. Tak? Dan lagi satu ialah kita pengamalan pemanis gantian macam stevia boleh, kan? Ataupun lakanto, ataupun apa lagi, erythritol boleh, ataupun sucralose. Ini semua antara pemanis gantian yang boleh diamalkan lah sebagai pengganti gula. So manis tu boleh dilayan, tapi kita kena meminimumkan penggunaan gula. Satu lagi alternatif pada gula yang lebih sihat kita boleh amalkan adalah gula Melaka. Itu orang Malaysia panggil lah. Kat belah-belah sini saya tak tahu dia panggil apa. Tapi kalau belah pantai timur dia panggil gula Nissan. Orang Kelantan panggil Nissan. Dan orang Indonesia panggil Arem. Gula Melaka, gula Anau, gula Tabung, gula Apong, ini semua yang sama. Kalau belah-belah saya selalu pergi ke Kamboja, belah-belah Kamboja ada gula kelapa laut. Lebih kurang lah tu pun boleh juga, kan? Boleh. Sebab ini adalah gula-gula tradisi kita. Dari segi kajian sains, gula Melaka, gula Apong, gula Terabak atau orang putih pakai palm sugar ni, glycemic index dia lebih rendah. Glycemic index dia 35 berbanding gula pasir 70. So, sebab tu dia lebih sihat. Cuma jangan melampau lah. Itu saja. Jadi pengamalan benda-benda ni penting untuk kita faham kita masih boleh enjoy sesuatu yang manis tetapi lebih sihat. Berbanding kita hanya hantam gula pasir hari-hari, akhirnya dapat penyakit. Itu yang nak difahami. Itu konsep asas yang kita kena faham. Dan faktor yang kedua yang menyebabkan masalah kesihatan adalah pengamalan berlebihan. Dia panggil refined karbohidrat ataupun karbohidrat halus. Dan karbohidrat halus yang paling utama, yang paling banyak dimakan oleh masyarakat kita sama je, Thailand, Malaysia pun sama, iaitu tepung gandum. Tepung gandum, masalah yang kedua dalam tepung gandum ada satu benda dipanggil gluten. Gluten tu menyebabkan keradangan dalam badan. Dari pengamalan berlebihan, kalau sekali-sekala tu ada maaf lah, tapi berlebihan, hari-hari dia makan tepung gandum banyak sangat, kita boleh dapat penyakit seperti diabetes, masalah obesiti dan sebagainya. Itu asas konsep yang kita kena elakkan. So elakkan gula dan tepung gandum berlebihan. Elakkan juga pengamalan lemak yang tidak sihat. Dalam banyak-banyak lemak, ada satu je lemak yang tak sihat, nama dia trans fat. Trans fat ni ada dalam lemak sintetik, contohnya dalam margarin, dalam creamer yang non-dairy creamers tu, ada trans fat. Jadi kalau kita nak minum, elakkan minum tu. Kalau nak minum teh, ambil teh O saja, atau ambil kopi O saja. Letak stevia boleh, letak madu pun boleh, tak ada masalah. Konsep kalau kita nak elakkan gula dalam minuman seharian.